Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ni Abang nak bercerita tentang satu benda yang pelik sikit lah, yang sensitif sikit, iaitu tentang beberapa adat, macam mana adat-adat di seluruh dunia yang ada kaitan dengan cara-cara membuang ibu bapa. Adat Melayu tak ada lah ya. Abang rasa adat Melayu tak ada. Adat Melayu kita jaga orang tua elok-elok sampai meninggal. Tapi adat-adat lain dekat dunia ni, sebenarnya ada satu adat yang diamalkan oleh orang-orang pada zaman dulu dan juga zaman sekarang, cara-cara terbaik untuk menyingkirkan mak bapak yang dah tua. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang akan ceritakan. Dekat Jepun ada satu upacara lah, ada satu adat namanya ubah sute, iaitu adat membuang orang-orang tua yang dah tak larat, yang kita pun dah tak nak jaga. Sebenarnya adat ubah sute ni datang daripada nama gunung tau. Dekat Jepun ada satu nama gunung namanya Gunung Ubah Sute. Daripada gunung ni lah diorang ambil nama adat membuang orang tua. Dekat gunung ni dia jadi famous sebab kat sinilah orang-orang tua diletakkan oleh anak-anak diorang, sebab anak-anak dah tak larat nak jaga mak bapak lagi. Mak bapak dah tak boleh jalan, dah tak boleh makan, dah buta, umur pula panjang. Jadi diorang akan dokong mak bapak diorang pergi ke Gunung Ubah Sute, letak mak diorang kat situ, bapak diorang kat situ. Pandai-pandai lah orang tua tu nak hidup. Itu antara adat-adat lama orang-orang Jepun. Jadi adat ni sangat terkenal pada zaman dahulu, bukan pada zaman sekarang. Mungkin pada waktu tu zaman perang, jadi diorang tengok bila ada mak bapak yang dah terlalu tua, dah makan pun dah tak, susah lah. Zaman tu zaman perang kan, zaman samurai, susah nak dapat makanan. Ada pula mak kena tanggung, mak dah tua. Jadi diorang pun letaklah mak bapak diorang dekat Gunung Ubah Sute. Tapi sekarang dah tak ada buat lagi, ni zaman-zaman dulu lah. Tapi ada satu cerita sedih tau daripada adat Ubah Sute ni. Mengikut adat Ubah Sute ni, dulu-dululah, anak lelaki akan dokong mak atau bapak dia naik ke atas gunung ni tau, pergi ke gunung ni. Jadi sepanjang perjalanan, si emak atau si bapak yang tengah didukung dah tua ni, yang masuk dalam bakul ni, dia akan patahkan ranting-ranting. Sebab dia nak nanti bila anak dia letak dia, anak dia jumpa jalan pulang. Korang tengok betapa kasihnya mak bapak. Walaupun nak ditinggalkan di Gunung Ubah Sute, tetap juga dia patahkan ranting-ranting supaya anak dia tak sesat dekat gunung tu. Jadi, tapi itu zaman dulu lah, bukan zaman sekarang. Sedih kan cerita ni? Ini cerita sedih di sebalik adat Ubah Sute ni. Dekat India ada satu adat namanya Talai Kotai. Talai Kotai tu maksudnya agak ekstrim sikit lah, iaitu bermaksud pembunuhan orang tua. Dan adat tu sampai sekarang masih lagi diamalkan. Bukan satu masyarakat India tau, ada banyak masyarakat India kat negeri-negeri kat negara India masih mengamalkan Talai Kotai ni. Tapi kerajaan India dah wartakan Talai Kotai ni sebenarnya satu jenayah. Menghantar orang-orang tua, membunuh orang-orang tua adalah satu jenayah. Tapi masyarakat sana tak peduli sebab dah ramai sangat kan. Jadi adat Talai Kotai ni masih lagi diamalkan. Disebabkan kehidupan terlalu miskin, susah makan, lepas tu nak dapatkan barang-barang harian pun susah. Jadi kebanyakan mak bapak yang nak dibunuh oleh anak ni, dia macam redha tau. Pada masa yang sama, bila anak ni nak bunuh bapak atau mak dia, nak matikan mak bapak dia, dia perlu mendapatkan persetujuan daripada ketua kampung. Dan ketua kampung ni akan analisis lah, oh perlu ke mak bapak ni dibunuh. Kebanyakannya ketua kampung setuju je, sebab dah anak pun nak bunuh kan. Jadi ketua kampung je setuju je lah. Jadi mak bapak yang nak kena bunuh dengan anak ni macam redha. Dia pun dia kata dia tak nak menyusahkan anak dia, lebih baiklah dia ni mati di tangan anak dia sendiri. Cara dibunuh mak bapak ni adalah susu, lepas tu gabungkan dengan santan kelapa, lepas tu digabungkan dengan sedikit minyak dan dimandikan pada mak ayah dia yang nak dibunuh tadi lah. Dan bila selepas upacara mandi tu, automatik buah pinggang akan mengalami kegagalan, gagal berfungsi, dan mak bapak ni akan mati slow-slow. Itulah cara diorang macam mana nak singkirkan orang tua dalam keluarga. Dan masih lagi diamalkan sampai sekarang tau. Dekat Antartika ada juga bukan upacara, adat untuk menyingkirkan orang tua, iaitu diamalkan oleh bangsa Inuit.
Belum mak bapak yang dah tua ataupun atuk nenek yang dah tua dekat Antartika bukan satu benda yang senang. Jadi disebabkan itu wujudlah budaya membunuh atau meninggalkan orang tua yang diamalkan oleh kaum Inuit. Kalau ikut kepercayaan orang Inuit, bila seseorang tu dah tak mampu nak berikan sumbangan kepada perkembangan keluarga, dia dianggap sebagai beban tau, terutamanya orang tua. Orang tua mana boleh bekerja, mana boleh buat apa-apa, duduk baring macam tu je kan, makan. Jadi mereka ni akan dianggap sebagai satu beban besar kepada keluarga dan patut disingkirkan. Cara pertama yang dikatakan diamalkan oleh golongan Inuit ni, dia nak singkirkan mak bapak dia letak mak bapak dia yang dah tua ni atas bongkah ais. Dia letakkan atas bongkah ais, lepas tu dihanyutkan bongkah ais ni dekat sungai atau laut dan dia biarkan hanyut macam tu. Mampus lah. Itu cara pertama. Tapi cara tu dianggap kejam tau. Membiarkan mak bapak tu mati. Lambatlah tu, kalau cepat mati tak apa, hanyut. Tu bila ada orang nampak yang naik sampan, mak bapak siapa yang kena hanyut tu, macam tu lah kan. Jadi cara tu dianggap sangat zalim dan ekstrim. Jadi diorang pilih cara kedua, iaitu mak bapak sendiri yang kena bunuh diri untuk mengurangkan beban keluarga. Tapi amalan tu tak lagi diamalkan pada zaman sekarang. Pada zaman-zaman dulu, ya, kali terakhir dikatakan upacara mak bapak bunuh diri ataupun upacara menghanyutkan mak bapak atas bongkah ais ni berlaku pada tahun 1939. Dah lama lah. Sekarang diorang memang lebih rela jaga mak ayah. Baguslah kalau macam tu. Dekat Siberia ada juga amalan tentang buang orang tua ni yang diamalkan oleh kaum Chukchi. Dia lebih kurang sama dengan kaum Inuit tau, iaitu singkirkan orang tua. Tapi kalau kaum Inuit tu ada dua option tau. Satu, hanyutkan orang tua atas bongkah ais. Yang kedua adalah orang tua tu bunuh diri. Tapi kalau kaum Chukchi ni, dia lebih kepada orang tua tu kena bunuh diri bila sampai satu umur. Satu jangka masa umur tu, orang tua tu patut bunuh diri untuk mengurangkan beban keluarga. Dan orang Chukchi ni percaya kalau mak bapak yang dah tua ni bunuh diri, dia akan menstabilkan alam. Cuaca akan jadi elok, akan ada hujan, akan ada musim-musim luruh, musim-musim saji, macam tu. Jadi bunuh diri mak ayah ni menyumbang kepada kestabilan alam. Itu alasan je lah sebenarnya kau nak singkirkan mak bapak kau kan. Dan budaya dia percaya kalau mati bunuh diri disebabkan untuk mengurangkan beban keluarga adalah satu perkara yang suci dan diamalkan, patut diamalkan oleh semua orang tua. Tapi macam mana caranya orang tua tu bunuh diri bergantung kepada orang tua tu sendiri. Ada yang nak gantung diri, ada yang nak minum racun, dan amalan tu masih lagi dikesan diamalkan sampai sekarang. Dan ada juga yang pilih nak ditembak oleh anak lelakinya sebagai satu penghormatan untuk dia berpindah ke alam lain. Dan bila dia mati, keluarga akan uruskanlah perkebumian elok-elok sebagai tanda penghormatan kepada warga tua yang mengorbankan diri untuk kestabilan alam. Dekat negara Haiti ada satu upacara atau adat dinamakan Restavek, tapi berbeza dengan adat-adat yang abang cerita sebelum ni. Sebelum ni kan singkirkan orang tua, bunuh orang tua. Tapi kalau adat Restavek ni, dia akan singkirkan budak-budak tau. Boleh dikatakan pembunuhan budak-budak lah. Tapi sebenarnya dia bukan pembunuhan budak, dia adalah pembunuhan karakter budak. Restavek ni diamalkan oleh orang miskin dekat Haiti, iaitu dihantar anak-anak dia yang masih kecil, yang dah boleh bekerja, pergi bekerja dekat rumah orang yang lebih kaya. Selalunya yang dibuat adalah pada kanak-kanak perempuan. Umur 5 tahun, dia dah kena hantar dekat rumah orang lain untuk bekerja. Pada masa yang sama, orang rumah tempat dia bekerja tu akan menyediakan tempat tinggal, akan sediakan makanan, pakaian. Jadi itulah cara dia orang nak kurangkan kemiskinan di kalangan keluarga Haiti. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bila budak-budak perempuan ni dah datang dekat rumah tu untuk bekerja, dia memang bagi makan je lah, tempat tinggal, kau tidur lah dekat pelosok dapur. Memang segala kebajikan akan diabaikan. Dan ambil kesempatan lah, takkan nak bela budak kan. Dan lebih teruk lagi, bila budak ni dah besar, dia akan jadi mangsa rogol. Tradisi ini juga digelar sebagai pembantu rumah percuma di kalangan masyarakat Haiti dan masih lagi diamalkan sampai sekarang. Itulah cara diorang nak mengurangkan beban kemiskinan keluarga.
Terima kasih sebab anda menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua tentang upacara-upacara atau adat-adat yang diamalkan oleh masyarakat seluruh dunia. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.